Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, insya-Allah pada petang hari ini kita akan membincangkan tentang seorang tokoh falsafah yang lebih dikenali dengan Ibn Rushd. Nama penuh beliau Muhammad bin Ahmad bin Rushd dan digelar dengan Ibn Rushd ataupun Averroes di barat. Beliau dilahirkan pada tahun 520 Hijrah dan wafat pada tahun 595 Hijrah. Beliau dilahirkan di Cordoba, Spanyol yang merupakan pusat ilmu pengetahuan pada ketika itu. Beliau meninggal di Marrakesh, ibu kota pemerintahan Al-Wahidin. Keluarganya adalah di kalangan ilmuwan di mana datuk dan ayahnya merupakan kadi di Cordoba pada ketika itu. Beliau mengikut mazhab Maliki yang merupakan mazhab asli Andalus pada ketika itu. Dari sudut akidah pula, beliau adalah seorang ahli sunnah wal jamaah. Pendidikan awal beliau seperti mana ulama-ulama dahulu bermula di rumah, khususnya oleh bapanya sendiri. Beliau belajar ilmu Al-Quran, kesusastraan Arab dan ilmu kalam. Kemudian selain mendalami ilmu agama, beliau juga mendalami ilmu perubatan. Beliau berguru dengan Marwan Al-Ransi dan juga yang lain, dan sehingga beliau menghafal kitab Al-Muwatta' dari Imam Malik. Dalam bidang falsafah, dan beliau terkenal dengan bidang falsafah yang mana beliau mendapat didikan daripada Ibn Basrah, Ibn Bajjah dan Ibn Tufail dan Ibn Zuhur. Dan beliau bukan hanya setakat mendalami ilmu agama dan sebagai tokoh perubatan, tapi beliau juga dilantik sebagai hakim di sivil pada tahun 1169 Masehi. Dan di antara pengalaman pahit beliau pada tahun 1195 Hijrah Masehi, beliau diduga dengan difitnah sebagai kafir oleh musuh-musuh beliau sehingga dihukum buang daerah ke Lucina, Cordoba. Dan kemuncaknya pada tahun 1197 Masehi, khalifah menarik balik hukuman tersebut, dan pada tahun 1198 di usianya 72 tahun beliau telah meninggal dunia. Dan di antara karya-karya terkenal beliau adalah Fasl al-Maqal dengan berkenaan dengan perharmonian antara agama dan falsafah, dengan Al-Kashaf al-Manahij al-Adillat fi Aqaid al-Millat, berkenaan kritik terhadap metode ahli kalam dan sufi, dan yang terkenal lagi Tahafud al-Tahafud, berkenaan kritika terhadap karya Al-Ghazali, Tahafud al-Falsifah, dan yang terakhir adalah Bidayah al-Mutahid wa Nihayah al-Muqtasid, berkenaan pemahaman fiqh. Action. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan falsafah Ibn Rushd. Di dalam kitab Fasl al-Maqal, beliau secara khususnya menyanggah hujah Al-Ghazali terhadap tiga perkara pokok yang utama yang menyebabkan ahli falsafah dihukum kafir oleh Imam Ghazali. Yang pertama iaitu alam ini qadim. Ibn Rushd menganggap bahawa perselisihan antara ahli kalam dan ahli falsafah tentang alam adalah dari segi penamaan ataupun semantik. Hakikatnya mereka bersetuju ataupun bersepakat bahawa segala yang ada wujud ini terbahagi kepada tiga jenis, iaitu yang pertama, wujudnya kerana sesuatu yang lain, artinya wujudnya ada pencipta dan dia diciptakan dari benda. Jenis ini adalah benda-benda yang diketahui dengan panca indera seperti haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Yang kedua, wujudnya tidak kerana sesuatu, tidak dari sesuatu dan tidak dari zaman. Wujud ini sepakat dinamakan sebagai qadim. Dia menciptakan segala dan memeliharanya. Wujud ini hanya pada Allah sahaja. Jenis yang ketiga, wujud ini ditertengah di antara kedua-dua jenis di atas. Ia adalah antara wujud yang tidak terjadi berasal dari sesuatu, tidak didahului oleh zaman, tetapi terjadinya kerana sesuatu yang ini diciptakan. Wujud jenis ini ialah alam semesta. Wujud alam ini mirip jenis pertama dan kedua. Dia mirip jenis pertama kerana kita dapat lihatnya dengan panca indera. Namun dikatakan juga mirip dengan jenis kedua kerana wujudnya tidak didahului oleh zaman dan adanya sejak azali. Justru siapa yang mengutamakan kemiripan wujud ini dengan yang baharu, maka wujud alam ini disebut sebagai yang baharu. Yang kedua, Allah tidak mengetahui perincian juziat yang terjadi dalam, tetapi hanya mengetahui yang umum, kuliah saja. Ibn Rushd mengatakan bahawa Al-Ghazali telah keliru dalam memahami hal ini kerana apa yang dimaksudkan oleh ahli falsafah dalam pengetahuan Allah tentang perkara juziat adalah tidak sama dengan pengetahuan manusia. Pada dasarnya, Al-Ghazali dan ahli falsafah sepakat bahawa Allah Maha mengetahui, cuma mereka berbeza tentang cara Allah mengetahui. Yang ketiga, kebangkitan jasad di akhirat. Ibn Rushd menyanggah pandangan Al-Ghazali bahawa ahli falsafah mengatakan bahawa kebangkitan jasad pada hari akhirat sebagai tidak benar. Ibn Rushd menegaskan bahawa ahli falsafah mengakui adanya kehidupan kedua di akhirat. Cuma pandangan mereka berbeza. Ada yang berpandangan kebangkitan dengan roh dan ada yang berpandangan kebangkitan dengan jasad dan roh. Apa yang jelas ialah kehidupan akhirat tidak sama dengan kehidupan di dunia. Perbezaan ini dianggap sebagai ijtihad yang tidak membawa kepada kekafiran. Ibn Rushd dalam hal ini menekankan mafhum hadis Rasulullah SAW, siapa yang benar dalam berijtihad maka dia mendapat 2 pahala, dan siapa yang salah dalam ijtihad maka ia mendapat 1 pahala. Ya.
Okey, kita pergi kepada perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga adalah berkaitan kritikan Ibn Rushd terhadap teori emanasi. Teori emanasi ataupun emanasionisme ialah merupakan satu teori yang mana Barat menyatakan bahawa semua perkara yang wujud ini berasal dari satu pancaran dan Ibn Rushd tidak bersetuju terhadap perkara tersebut. Ibn Rushd menyatakan bahawa ada dua kelemahan emanasi. Yang pertama, bahawa al-fa'ilul awal, iaitu pencipta yang pertama ataupun penggerak yang pertama hanya memancarkan yang satu, padahal bagi Ibn Rushd yang memancarkan dari pertama adalah banyak. Perkara kedua, pendapat ini merupakan khayalan yang jauh lebih lemah daripada keyakinan ahli kalam, bahkan tidak dapat memberi kepuasan kepada orang awam. Oleh sebab itu, pendapat yang tepat ialah pada al-ma'lul al-awwal, iaitu terdapat yang banyak dan keesaan yang pertama itu menghendaki yang banyak kembali kepada yang satu, kerana menciptakan yang banyak itu adalah yang satu, iaitu Allah. Yang ketiga, prinsip-prinsip al-mabadi', iaitu yang memancarkan daripada prinsip yang lain, merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh ahli-ahli falsafah terdahulu. Lalu Ibn Rushd mengemukakan dalil al-ikhtira', iaitu dalil penciptaan, dalam menyangkal teori emanasi ini. Dalil ini berdasarkan kepada satu fenomena, penciptaan segala makhluk, seperti kehidupan pada benda yang telah mati dan pelbagai jenis haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Lalu Ibn Rushd berkata bahawa jika kita mengamati pelbagai benda yang mati, lalu terjadi kehidupan padanya, kita akan berasa yakin tentang adanya Allah yang menciptakan. Demikian juga jika kita amati atau perhatikan bintang dan falak di angkasa, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua bukti adanya pencipta. Justru sesiapa yang ingin mengetahui Allah dengan sebenarnya, maka wajib ia mengetahui hakikat segala sesuatu di alam ini agar ia dapat mengetahui pencipta yang hakiki pada semua realiti yang ada ini. Ibn Rushd berhujah dalam menetapkan adanya Allah ada tiga perkara. Yang pertama adalah dalil inayah al-ilahi, iaitu tujuan pertama segala sesuatu berdasarkan kepada dua prinsip. Yang pertama iaitu semua kat dunia ini sesuai dengan keperluan manusia. Yang kedua, kesesuaian ini pasti datang daripada pencipta yang menghendaki sedemikian, kerana tak mungkin kesesuaian ini berlaku tanpa adanya pencipta. Yang kedua adalah dalil al-ikhtira' seperti yang kita bincangkan tadi. Dan yang ketiga adalah dalil gerak. Apabila ada benda yang bergerak, mesti ada kuasa yang menggerakkan. Maka inilah teori yang disokong oleh Ibn Rushd yang merupakan idea yang berasal daripada Aristotle. Habislah tiga perkara.